Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wal-'aqibatu lil-muttaqin wala 'udwana illa 'alal-zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbana iftah bainana wa baina qaumina bil haqq wa anta khairul fatihin wa sayakfikahumullah wa huwas samiul alim. Amma ba'du. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala sekalian, alhamdulillahi ta'ala, kita memanjatkan kesyukuran kehadrat Allah Subhanahu wa ta'ala. Dengan keizinan daripadanya kita dapat sama-sama berhimpun sekali lagi pada tengah hari ini dalam satu kuliah zuhur yang dianjurkan oleh Surau An-Nur daripada pejabat Selcom Malaysia Berhad yang beribu pejabat di Petaling Jaya, insya-Allah. Baik, sahabat-sahabat yang dirahmati Allah, muslimin muslimat sekalian, terima kasih pada semua yang bersama pada tengah hari ini. Seperti biasa, teruskan share, teruskan komen, teruskan tag kawan-kawan kita yang lain. Mudah-mudahan ada manfaat dan juga kebaikan-kebaikan yang boleh kita ambil daripada perkongsian kita pada tengah hari ini, insya-Allah. Sahabat-sahabat yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala sekalian, terima kasih pada semua yang bersama pada tengah hari ini, Tauhun,
Kak Ramlah Yaakob, Faiz Helmi daripada Bukit Kayu Hitam, Abang Wan, Khairul Anwar Abdullah, orang kuat kita dalam NGO Geng Ustaz, dan juga orang kuat kita di Masjid Sungai Buaya lah. Walaupun tak berapa buaya sangat lah, insya-Allah. Abawai kita. Tohun bab syurga Ustaz, best tajuknya. Tajuk memang best. Dia punya cerita belum tahu lagi. Dah. InsyaAllah kita cuba buat yang terbaik, mudah-mudahan. Bazir Aziz daripada Mua, Alhamdulillah. Asma Zuraida, selamat tengah hari Ustaz. Sama-sama. Faiz Helmi, selamat ulang tahun kekanda Ustaz Rahim Nasir. Abang saya lah, Ustaz Saluddin Nasir, hari ni birthday dia lah. Jadi kita doakan dia sihat, panjang umur, murah rezeki dan sebagainya, insya-Allah. Amin ya rabbal alamin. Kak Fatimah Abdul Rahman, Kak Sabariah Abu Samad, Kak Rohayu Abdul Wahid, daripada pejabat kot tu. Raja Sofiah daripada Singapura, terima kasih banyak. Baik, sahabat-sahabat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian, tengah hari ni kita nak cerita pasal syurga. Syurga ni seronok tak? Seronok lah. Cerita syurga ni macam seronok aja, kan? Sebab tiap-tiap orang di kalangan kita, baik ke buruk ke perangai dia memang ada keinginan nak masuk syurga. Dia memang, orang kata, bersungguh seronok, dia memang teringin nak masuk syurga Allah. Tak usah tanyalah pada tuan-tuan, ibu-ibu yang menonton tengah hari ni, memang angkat dua tangan terus nak masuk syurga. Kalau tanya orang-orang jahat di luar sana pun, mereka akan nak syurga juga. Itu dipanggil fitrah manusia. Fitrah kita memang macam itulah kan. Teringin nak masuk syurga, seronok. Tengok ayat-ayat syurga pun dah seronok. Syurga besok ni kita tak tahulah macam mana dah. Kita tak tahu macam mana nikmatnya, macam mana pengisian yang Allah siapkan. Walaupun kita boleh baca cerita-ceritanya dalam Quran, kisah-kisah syurga, dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yalah, mudah-mudahan Allah masukkan kita semua ke dalam syurga firdausnya, insya-Allah. Amin ya rabbal alamin. Baik, terima kasih Rohaya Zainuddin daripada Kedah Clear, Siti Mariam. Waalaikumsalam warahmatullahi. Baik, Asma Zuraida, line asyik loading. Mungkin line dekat Asma punya tempat lah kot. Rasanya so far okey rasanya. Baik. Saya nak baca satu hadis. Hadis ni saya rasa selalu juga saya baca sebenarnya. Tapi kita, orang kata, peringatkan balik, kita remindkan semula supaya setidak-tidaknya menjadi pengajaran pada kita, menjadi ingatan bersama dan mencetuskan semangat kita nak masuk ke dalam syurga Allah Subhanahu wa ta'ala, insya-Allah. Terima kasih Mansur Maddan. Baik, dalam satu hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, Nabi kata apa? Man ata'ani dakhalal jannah wa man asani faqad aba. Itu hujung hadis. Pangkalnya Nabi sebut, kullu ummati yadkhulunal jannata illa man aba. Qalu wa man ya'ba ya Rasulullah.
qala sallallahu alaihi wasallam, man ata'ani dakhalal jannah wa man asani faqad aba. Bersabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi sebut, tiap-tiap orang di kalangan umat aku pasti akan masuk ke dalam syurga Allah Subhanahu wa ta'ala, melainkan kecuali orang-orang yang enggan untuk memasukinya. Mula-mula dengar tu berasa sedap dah, seronok dah bila Nabi kata tiap-tiap orang akan masuk syurga, semua umat aku akan masuk syurga. Kita dengar ni berasa, insya-Allah kot Ustaz, no? Insya-Allah, amin, sangka baik. Walaupun kita tak apa baik kan, walaupun kita ni rasa aku ni macam tak layak je ni kan, kita rasa itu tidak ada kesalahan. Kita rasa diri kita, maknanya kita sedar diri tak. Tapi pengharapan kita tetap berlaku, semangat kita tetap tinggi untuk kita masuk ke dalam syurga Allah Subhanahu wa ta'ala, insya-Allah. Terima kasih Tohun, ni kali lain kena gangguan. Biasalah ujian-ujian kuliah ni memang macam tu. Salamiah Abdul Ghani baru perasan ada kuliah Ustaz. Hari ni kuliah mengejut dia panggil. Kuliah mengejut dan terkejut hari ni. Nura, terima kasih. Acik-acik, Asma Zuraida, Dina Talib. Tajuk kita Allah ataupun syurga menanti kita semua. Itu tajuk dia. Baik, sahabat yang dirahmati Allah, balik pada hadis Nabi tadi. Bila Nabi kata tiap-tiap orang di kalangan umat aku akan masuk syurga, melainkan mereka yang tak nak masuk. Mereka yang degil, mereka yang entah tak nak masuk. Berasa pelik tak? Pelik lah. Sebab Nabi kata semua umat aku akan masuk syurga kecuali yang tak nak masuk. Kau dah kenapa tak nak masuk syurga ni? Kan kita tanya balik, kau dah kenapa tak nak masuk syurga? Lalu sahabat pun pening, bukan kita je pening, sahabat pun pening memikirkan siapa yang tak nak masuk syurga tu. Itu dia kan. Sahabat pun heran, ada juga mangkuk ayun yang tak nak masuk syurga ni. Macam tu lah tak, pinjam bahasa. Jadi sahabat dia tanya Nabi, qalu man aba, wahai Rasulullah, siapa yang tak nak masuk syurga tu? Kan, sahabat tanya siapa yang tak nak masuk syurga tu. Kalau kita lah tanya kat ustaz kan, ustaz, siapa yang bengong sangat tak nak masuk syurga ni? Bodoh betul lah. Contoh ayat tu lah contoh. Jadi sahabat tanya, qalu wa man ya'ba ya Rasulullah, wahai Rasulullah, siapalah yang tak nak masuk syurga ni? Lalu dijawab oleh baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, Nabi kata, man ata'ani dakhalal jannah, barang siapa yang taat pada aku, dia akan masuk syurga. Wa man asani faqad aba, dan barang siapa yang ingkar kepada aku, durhaka kepada aku, kata Nabi SAW, maka dialah yang enggan masuk syurga. So sekarang ni kita dah jumpa dua kumpulan, dua kelompok manusia. Yang pertama yang akan masuk ke dalam syurga Allah Subhanahu wa ta'ala ialah mereka-mereka yang sedang taat kepada Allah dan Rasul, yang sedang menjalani kehidupan mereka sebagai hamba-hamba Islam yang taat. Ini golongan yang
ada peluang masuk ke dalam syurga Allah. Allahu Akbar. Baik, lagi kita ulas yang tu. Dan Nabi kata, siapa yang sebaliknya, yang engkar, yang melawan, yang degil, yang tak dengar cakap Allah dan Rasul, yang tak mau ikut nasihat agama ni, maka kata Nabi, dialah yang enggan masuk syurga. Dalam bahasa lembut, dalam bahasa kasar, dia nak masuk neraka. Itu bahasa kasar. Sebab dakwah ni kadang-kadang ada lembut sikit, ada keras sikit, ada kasar sikit, ada bentuk orang kata sindiran sedikit. Dia macam tu. Jadi sebab itulah sahabat yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala sekalian, apa yang paling penting kepada kita ialah memastikan saki-baki perjalanan hidup kita yang tinggal ni, kita menjadi hamba yang betul-betul patuh, yang betul-betul taat, yang betul-betul menurut arahan Allah dan Rasul. Dia sebenarnya hukum yang Allah letak ni sangat sesuai dengan manusia. Allah buat hukum dan dia pun buat kita, dia buat semua makhluk, maka Allah lebih tahu kesesuaian kita tu macam mana. Maksud dia macam ni, bila Allah diperintahkan kita solat fardu 5 waktu kan, sehari semalam, dia tahu kita boleh buat. Allah tahu kita boleh buat satu hari 5 waktu tu, boleh buat, walaupun berat lah, tapi boleh buat. Walaupun kita belajar pada asalnya 50 waktu, kan, pada malam Isra' dan Mi'raj, Nabi Muhammad naik ke langit, ambil ibadah solat, asasnya 50 waktu sehari semalam. Jam kita, kalau 50 waktu selang 20 minit kita semayang, kan, berapa banyak kali kena qada tak tahulah. Ya, terlajak kan, tak dan 20 minit tak sempat nak solat, dah qada satu, lepas tu semayang waktu ke-7 pula kan, terlajak pula ke waktu ke-8, dah kena qada. Tapi Allah tahu, dia bagi kita 5 saja, daripada 50 diskaun, tinggal 5 je. Itu pun menurut pandangan Nabi Musa alaihi salam yang duduk di tangga langit yang ke-6 pada malam Isra' itu. Dia kata, wahai Muhammad, 5 waktu ni pun umat kamu tak mampu buat. 5 waktu ni pun sebenarnya sangat berat untuk umat kamu. Jadi betul lah tuan-tuan, ibu ayah sekalian, itu pandangan Nabi Musa alaihi salam. Dan kita yang sedang hadap solat ni, insya-Allah kita boleh buat. Sebab Allah tahu, sebab tu dia bagi. Sebab Allah tahu kita boleh solat, Allah tahu kita boleh puasa Ramadan, Allah tahu kita boleh pergi haji sekali je semua hidup, based on kemampuan kita masing-masing. Allah tahu. Lepas tu dia tak buat haji tiap-tiap tahun, kan? Allah buat sekali semua hidup. Lepas tu Allah tahu kita ni bagian, kita ni bagian, kita ni bagian, kemampuan kita macam ni, kekuatan kita macam ni, kelemahan kita macam ni. Allah tahu. Jadi sebab itulah tuan-tuan, taatlah pada Allah. Jadilah hamba yang menurut, hamba yang patuh, jangan dilawan. Allah ni bukan benda yang kita boleh nak melawan. Sebab kita ni tak ada apa-apa kekuatan, kan? Malam tadi siapa yang follow kuliah maghrib saya di Masjid As-Salam, Petaling Jaya, kan, ada dapat jemputan jugalah, walaupun yang mendengarnya 10 orang je dalam masjid tu, tak sampai 10 pun, tapi alhamdulillah kita buat live, ramai yang boleh dengar, kan. Saya sebut juga semalam, bila mana saya kata tugas kita ni taat pada Allah, buat apa yang Allah suruh, tinggal apa yang Allah larang. Walaupun yalah benda tu kita rasa macam susah Ustaz, memang susah, tapi sebenarnya dia akan jadi mudah bila kita minta benda tu
mudah. Kan? Kadang-kadang kita perasan tak, benda nak jadi susah ni sebab kita tak pernah minta dia jadi mudah. Kan? Kita tak pernah minta, ya Allah mudahkanlah urusan aku hari ni. Tak minta. Itu yang jadi payah tu. Kan? Itu yang jadi susah. Cuba kita minta hari-hari. Kan saya pernah ajar doa tu kan. Tiap pagi lepas mayang ke, tiap pagi ke, doa, ya Allah permudahkan segala urusan aku sepanjang hari ini ya Allah. Minta kan, insya-Allah. So sebab itu tuan-tuan ibu ayah sekalian, jadi hamba yang taat. Memanglah cabaran melakukan kebaikan ni bukan mudah, kan? Kita kata bukan satu yang senang, bukan petik jari boleh masuk syurga. Dah, syurga ni mahal, kan? Syurga ni nilaiannya sangat mahal. Sangat mahal. So itu benda-benda mahal ni sahabat sekalian, macam kita sebut selalulah, benda mahal bukan semua orang boleh pakai. Kan? Benda mahal bukan semua orang boleh pakai. Ferrari tak semua orang boleh pakai. Mercedes harga 500,000 bukan semua orang boleh pakai. Kan? Kalau murah tu boleh lah pakai, macam Mavic ke apa, kita kecil-kecil comel-comel murah lah, bawah 100,000 kan. Boleh lah pakai, ramai orang boleh pakai. Tapi kereta yang 400-500,000 tak ramai orang boleh pakai. Jam tangan macam saya ni murah, boleh lah pakai. Yang berjenama sikit, jenama jam apa yang mahal sikit, lupa lah pula, sebab kita tak ada jam mahal kan. Kita tak ingat. Kan, macam apa ke nama, lupa pula. La ilaha illallah, tak ingat, betul-betul blank sekejap kan. Tak apalah, lantak dia lah, sebab kita tak ada jam mahal tu kan. Jadi nak sebut jam mahal berjenama Rolex. Ya Allah, payah betul aku nak menyebut Rolex ni. Baru datang ingatan Rolex tu kan. Jam Rolex harga 15,000 sebutir, 35,000 sebutir tak, sebiji. Tak siapa, tak ramai orang boleh pakai. Macam kita ni bolehlah pakai jenama Relax. Adik ipar pada Rolex kan. Nama dia Relax. Beli kat Uptown RM10. Kan, contoh. Baik, jadi sebab itu biar kita bersusah-susah dulu. Bersusah payah. Macam saya selalu sebut, dunia tempat berpenat lelah, akhirat jualah tempat kita berehat. Dunia tempat berpenat lelah, akhirat tempat kita berehat. Boleh macam tu. Bukan saya cakap, sahabat Nabi yang pesan. Sahabat Nabi kata dunia tempat berpenat lelah. Oh, jangan main-main. Penat, dunia ni tempat penat. Ni kuliah tengah hari ni saya penat ni, sebab bawa lepas makan. Saya kat office ni kan, nampak meja-meja belakang tu kan, macam kat office ya je kan. Jadi lepas makan tengah hari kejap ni, pukul 12.30 tadi, mata pun dah mula kuyu kan. Penat lah. Tapi kita lawan, insya-Allah kan. Memang dunia macam tu. Nak semayang penat, dengar kuliah penat, sampaikan kuliah penat, sedekah lagi penat, pergi haji umrah musim-musim Covid lagi penat. Allahu Akbar. Penat sesaja. Tapi ingat, biarlah aku penat lelah atas dunia, biarlah aku berpenat-penat dengan kebaikan, dengan ketaatan. Mudah-mudahan aku betul-betul berehat dalam syurga besok. Amin ya Rabbal Alamin. Dan itulah yang pernah diberikan jawapannya oleh Imam Malik. Pengasas mazhab Maliki kan. Bila anak dia tanya dia, wahai ayah, saya tengok ayah ni tak ada rehat lah. Ayah ni siang mengajar, malam mengajar, tengah malam ibadah, tulis kitab, siang jawab masalah umat. Kan dia imam mazhab kan.
Lalu anak dia tanya, saya nak tanya satu soalan lah ayah. Bila ayah berehat ni? Bila ayah berehat? Kan anak dia tanya ke ayahnya, Imam Malik. Lalu Imam Malik jawab, ayah betul-betul atau benar-benar berehat apabila kaki ayah melangkah ke dalam syurga Allah. Allahu Akbar. Oh, jangan ibu-ibu, ayah-ayah sekalian, sahabat sekalian, biar kita penat atas dunia. Ingat, biar aku penat, tapi penat yang taat pada Allah. Pasal apa penat? Dengar kuliah, Ustaz. Tak apa. Pasal apa penat? Baru lepas semayang, Ustaz. Wirid-wirid sikit, letih, Ustaz. Tak apa. Pasal apa penat? Baru balik umrah, Ustaz. Penat. Tak apa. Pasal apa penat? Baru lepas rompak bank, Ustaz. Kau jangan cakap pasal, buat tenang dulu. Tak, kena biar penat dalam taat pada Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih Musalla Nur An-Nur Selcom yang menjadi penaja kita pada tengah hari ini. Kak Fatimah Abdul Rahman, Kak Jamaliah Jaafar. Tohun, syurga tempat enjoy-enjoy je kan Ustaz. Best sangat, nombor ibadah. Allahu Akbar. Allah Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Betul tu Kak. No? Syurga ni tempat berehat. Itu yang kata berehat tadi tu. Tempat lepak. Seronok melepak. Dunia tak apa sempat nak melepak kan. Kerja banyak. Jadi entahlah kan. Akhirat besok dalam syurga kita lepaklah puas-puas. Lepak pula bukan tempat-tempat biasa, bukan cokia punya tempat. Kita lepak dalam syurga. Syurga yang ada sungai, yang ada kebun, yang ada bidadari. Sekejap nak. Saya cek tadi dekat QuranChat.me official bot dekat Telegram yang saya pernah cerita dulu. Yang kita savekan nombor tu, lepas tu kita tanya perkataan yang kita nak cari, nanti dia akan listkan. Walaupun ada yang kata scammer apa, saya tak tahulah, tapi bila saya hantar, dia jawab elok je kan. Robot yang jawab, tapi elok je. Jadi mungkin bukan scammer lah kot kan. Nombor tu daripada Indonesia, tapi saya tengok okey je. Ni saya tengok ni nampak tu nampak. Elok je dia jawab. Jadi sahabat sekalian, saya cek perkataan syurga kan. Saya type syurga, dia tulis tadi ada sekitar lebih kurang 175 ayat dalam Quran yang menyebut kalimah syurga. Kan, syurga yang sangat hebat, syurga yang sangat luas. Luas mana syurga ni Ustaz? Kita tengok surah Ali Imran ayat 133. Ayat 133 surah Ali Imran. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin arduhas samawati wal ard. Arduhas samawati wal ard uiddat lil muttaqin. Dan bersegeralah kamu kepada mencari keampunan daripada Tuhan kamu, dan dia telah menyediakan syurga yang luasnya adalah seluas langit dan bumi, disediakan bagi orang-orang yang bertakwa. Jadi luas mana syurga yang tadi Tohun tanya tu kan? Bukan dia tanya, dia kata syurga ni tempat enjoy-enjoy. Bayangkan kita enjoy di dunia, pergi pantai, pergi laut, pergi hutan, camping, pergi tempat yang kita seronok, Disneyland ke apa. Itu besar mana je kawasan ni, berapa ekar je. Bayang syurga seluas langit dan bumi. Ma'ai. Subhanallah, besar yang amat kan. Sebab itu saya pernah cerita pengalaman dululah.
Bukan pengalaman masuk syurga, tak, belum lagi, baru tenang, belum mati lagi kan. Nak masuk syurga kena mati dulu, kena meninggal dulu. Baik, pengalaman ni saya kata orang tanya soalan ni cerita lama, 20 tahun dulu, 15 tahun dulu kot saya pernah cerita soalan ni kan. Lawak pun ada juga. Dia kata, ustaz, tadi ustaz sebut syurga tu seluas langit dan bumi. Yalah, bukan saya kata, saya jawab yalah, tapi bukan saya sebut. Saya kata itu Quran yang sebut, ayat 133 tu, Ali Imran. Saya kata, apa ada masalah? Dia kata, tak ada lah ustaz, saya risau bila masuk syurga besok. Apa yang awak risaukan? Saya takut sesat ustaz. Sebab dia kata syurga tu terlalu luas. Jadi soalan yang ditanya pada saya, ustaz rasa-rasa bila saya masuk dalam syurga tu besok boleh sesat tak? Mampus jadi ustaz macam ni tuan. Mati nak jawab. Dia kata, ustaz rasa-rasa dengan luasnya syurga seluas langit dan bumi tu, ustaz rasa-rasa saya masuk besok boleh sesat tak? Saya kata dalam hati, macam mana aku nak jawab soalan ni kan? Dia ni nak menduga aku ke apa benda ni? Tapi saya jawab lah. Dia tanya tu masa makan, lepas-lepas kuliah kan, lama dah dulu, 10-15 tahun dulu. Jadi saya jawab, saya kata orang sesat tak masuk syurga. Padahal dengan muka. Tadi dia tanya, kalau saya masuk syurga boleh sesat tak ustaz? Sebab luas sangat. Saya jawab, orang sesat tak masuk syurga. Terus gaul kepala kawan tu. Tanya soalan lagi pelik-pelik gitu kan. Dah betul lah, orang sesat tak masuk syurga kan, masuk neraka. Panas je kawan tu kan. Dia macam ni. Jawapan tu sebenarnya dah ada saja, saya mengusik je kan. Ibnu Abbas menyebut, Ibnu Abbas ni sepupu Nabi, Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma. Ibnu Abbas kata, kamu akan masuk ke dalam syurga Allah sebagaimana kamu masuk ke dalam rumah kamu sendiri. Kamu masuk syurga macam mana macam mana kamu masuk rumah kamu sendiri. Kalau tuan-tuan sekarang ni tengah dengar kuliah ni di luar, mungkin di pejabat, mungkin di pasar ke di mana-mana, dalam kereta ke, lagi balik rumah, masuk dalam rumah kita sendiri tau, agak-agak boleh sesat lah dalam rumah tu. Takkan sesat kot masuk rumah sendiri. Lain kita masuk istana negara, mungkin boleh sesat. Lain kita masuk rumah orang kaya-kaya 4, 5, 6 tingkat tu, banyak bilik pun ada 35 bilik, mungkin kita boleh sesat. Tapi masuk rumah sendiri takkan sesat kot. Rumah sendiri, lesung batu pun kita tahu duduk kat mana tau. Ubat nyamuk pun kita tahu letak di mana. Rumah sendiri kan, tak sesat lah. Jadi syurga macam tu. Jangan bayang, besar gedabak ustaz, syurga seluas langit bumi, dah lah sembot tak ada. Kau tahu mana sembot tak ada? Kan, dia kata sembot tak ada ustaz, tantau sesat. Kau tak nak sesat kan, kasar pula, pergi lah masuk neraka tu. Kan, janganlah. Jadi nak sebut ialah Allah siapkan semua untuk kita berseronok. Sebab itu apa rahsia ahli syurga muda-muda? Saya cerita nah. Baik, Kak Jamalia Jaafar, terima kasih. Dina Talib, orang yang durhaka Nabi, dialah yang enggan masuk syurga. Kak Saliza Agus, terima kasih. Kak Sabaria Abu Samad, syurga nilainya mahal. Banyak minta kaya ustaz tu yang lupa minta dimudah perjalanan hidup. Cik-cik kata betul. Perkara jadi mudah bila kita mohon doa. Dina Talib, betul. Rado pun sama. Asma Zuraida tak, jam tangan rado. Rado, Rolex, lagi apa? Entahlah, biarlah kat dia jam tangan. Noeli tak ada pakai jam tangan ustaz. Hebat tu. Acik-acik bersenang lenang. Khairul Amri Burhan, dunia tempat berpenat, akhirat tempat isteri rehat. Isteri rehat, beristirahat.
Macam mana saya baca isteri rehat? La ilaha illallah, teruk tu aku ni. Kan? Astagfirullah. Teringat ke bini ke apa ustaz ni? Dunia tempat berpenat lelah. Noili tengah goreng ayam ustaz sambil dengan ustaz. Eloklah tu. Siti Iman Samah, moga kita semua berehat di syurga, amin ya rabbal alamin. Dalam Telegram ustaz kongsikan, nanti saya kongsikan. Acik-acik selalu minta saya minta maaf, nanti saya kongsi. Untuk yang Quran Boot tu dia panggil chat me quranChat.me. Nanti saya habis kuliah ni, saya solat zuhur, lepas tu saya akan sharekan insya-Allah. Kalau saya terlupa nanti dalam grup minta tolong ingatkan saya. Rosnani Manan, terima kasih banyak. Terlambat sikit, tak apa. Video but Bidi Alang. Bolehlah tu nama tu. Payah betul nak sebut. Neraka seluas mana ustaz? Cik-cik tanya. Baik, dalam satu hadis Rasulullah SAW menyebut ketika mana Nabi sedang duduk, Nabi tengah duduk dengan para sahabat, ya, tak silap saya di Madinah kot masa tu, tak kira lah Madinah Mekah, tapi cerita tu cerita Nabi lah. Tengah-tengah Nabi duduk, macam duduk atas pasir lah, duduk atas tanah, Nabi sembang kan dengan sahabat. Tiba-tiba bergegar bumi Madinah, boom, macam bunyi benda terempah, bam, bunyi kan, bergegar kuat sangat-sangat sampai sahabat jadi terkejut. Lalu sahabat tanya Nabi, wahai Rasulullah, bukan, Nabi tanya sahabat, bukan sahabat tanya Nabi, Nabi tanya sahabat. Nabi tanya, tahukah kamu bunyi apakah itu? Bunyi apa tu? Bunyi gedebum tadi tu bunyi apa? Jadi adab para sahabat dengan Rasulullah ni sangat tinggi. Mereka jawab, Allahu wa rasuluhu a'lam. Wahai Rasul, kami tak tahu, Allah dan Rasul yang lebih tahu. Tengok adab para sahabat Nabi dengan Nabi, hormat dia. Dia tak tahu, memang dia tak tahu. Walaupun dia tahu, kadang-kadang dia cakap Allah dan Rasul yang lebih tahu. Itu sahabat Nabi. Lalu Nabi menceritakan, itulah sebenarnya bunyi seketul batu. Seketul batu yang baru sahaja mendarat di dasar api neraka. Kan? Batu tu dilempar oleh malaikat, dan bunyi bam, gedebum tadi, batu tu baru sampai di dasar api neraka. Dan Nabi kata daripada hari pertama batu itu dilepaskan sampailah ke jurang paling bawah dasar neraka itu, Nabi kata mengambil masa perjalanan selama 70 tahun. Allahu Akbar. Boleh bayang besar mana neraka tu? Besar mana neraka tu? Yang saya sebut tadi tu dalam dia. Maknanya daripada puncak bumbung neraka nak sampai ke lantai, perjalanan seketul batu selama 70 tahun. Ya Allah ya Karim. We cannot imagine benda tu. Cannot imagine. Katalah kita naik puncak menara KLCC, atau kita tunggu menara PMB yang baru siap, menara 116 dia panggil, 116 tingkat. Naik tingkat atas kali, ambil batu baling ke bawah, ke jalan raya bawah tu, agak-agak berapa minit boleh sampai? Katalah 5 minit, tak sampai kot no, 116 tingkat. Katalah seminit lah, seminit. Seminit tu, itulah perjalanan seketul batu daripada tingkat 116 sampai ke bawah. Bayang 70 tahun batu tu jalan 70 tahun ni. Saya umur 46 tahun ni. Batu tak berhenti lagi ni, duk berjalan turun ke bawah, agak-agak berapa dalam jurang ni. Allahu Akbar. Tu teringin nak buat jahat lagi kita ni tak? Degil. Teringin nak melawan lagi Tuhan. Teringin nak ingkar lagi cakap Allah. Tak usahlah. Allah buat neraka ni tak padan kita kena seksa teruk besok ni. Kan?
Itu dalam. Besar neraka besar mana pula? Cuba rojak dalam kitab Mastika Hadis. Dalam kitab Mastika Hadis, Nabi sebut, Nabi kata sesungguhnya neraka Jahannam, salah satu nama neraka lah, neraka Jahannam itu ada 70,000 tali penarik. Boleh faham? Aduh, sekejap saya betulkan kedudukan kursi saya. Lenguh pula rasa. Baik, katalah ni neraka Jahannam. Contoh contoh. Dekat bucu-bucu dia tu ada tali. Di keliling luar neraka Jahannam tu ada tali. Tali penarik dia panggil. Berapa jumlah tali yang diikat di hujung-hujung neraka Jahannam tu? Nabi kata ada 70,000 tali. Lepas tu Nabi kata setiap satu tali, tadi tali ada 70,000. Satu tali, ni tali nombor satu contohnya dah. Ni tali nombor satu. Tali yang satu ni, yang tukang tarik, tukang pegang tali ni ada 70,000 malaikat. Tali nombor dua ada 70,000. Tali nombor tiga ada 70,000. Tali nombor empat 70,000 malaikat yang pegang. Tali nombor lima 70,000. Tali yang terakhir, tali ke 70,000, 70,000 juga malaikat yang duduk situ. Jadi soalan saya pula, jangan dibayang besar mana neraka, bayang besar mana tali itu dulu. Boleh? Cik, muka serius kan? Boleh? Dah? Kita nak bayang neraka tu besar mana? Kalau satu tali pun 70,000 malaikat yang tolong pegang. Agak-agak besar mana tali itu? Allahu Akbar. Malaikat ni besar mana agak-agak? 70,000 malaikat berbaris pada satu tali tu, dia pegang tali tu kan. Oh, tak boleh bayang tu kan. Besar mana neraka tak boleh bayang lah. Dalam dia kita dah sebut, luahnya, itulah luahnya. Wallahu ta'ala alam kan. Sangat luas, sama macam syurga juga Allah buat kan. Na'udzubillah. Baik, Tahun kata syurga macam-macam ada. Betul ke Ustaz? Rupa paras kita pun akan berubah. Saiz Nabi Adam, semua handsome dan cantik. Ada buah-buahan yang semua tak ada musim. Hari-hari suka ria shopping-shopping. Kan? Betul lah. Kan? Syurga ni tempat lepak, tempat seronok, tempat happy-happy. Sebab itu Allah buat ahli syurga muda-muda. Ahli syurga besok umur kita dikatakan umur yang lelaki umur Nabi Isa 33 tahun. Muda tak? 33 tu sedang-sedang lah, tak? Sedang elok orang kata. Yang perempuan pula dikatakan umur mereka ialah sweet 17. Oh, sweet sangat. Kan? Sweet 17. Lelaki 33, perempuan 17. Macam okey tak? Jangan main-main. Allah dia boleh buat macam-macam. Dan pasal apa Allah buat muda macam tu? Sebab fitrah orang muda, dia suka seronok. Sebab tu Allah buat ahli syurga semua jadi muda kan. Sebab tempat berseronok. Dan orang muda jiwanya suka seronok, beronok-ronok. Orang muda dia merempit, dia macam-macam kerja kan. Kerja-kerja yang menyeronokkan jiwa je. Sebab dia orang muda. Takkanlah masuk syurga umur 150 tahun. Apa barang bro? Kan, bidadari tengok berlari. Kan? Ya Allah, tok laki aku 150. Gaut pula tu katanya. Sudah. Contoh. Tak. Sebab itu Allah buat muda. Bagi enjoy, seronok. Suka. Kan? Nak suka aku dengar 150 tahun masuk syurga tak? Jadi sebab itu sahabat yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala sekalian, Tahun tanya tadi, betul ke berubah-ubah semua jadi handsome? Memang betul lah. Ada yang sebut jasad kita akan berubah jadi fizikal yang lebih besar sesuai dengan syurga yang besar tu. Kan?
Kalau tubuh halus gini macam tak best pula kan. Allah buatlah. Lepas tu dalam syurga ada pasar. Siapa kata dalam syurga tak ada pasar borong? Ada pasar, dia panggil pasar. Dan Nabi kata ahli syurga akan shopping menyoping di pasar tu. Ya Allah, payah aku nak menyebut. Ahli syurga akan pergi shopping di pasar tu setiap hari Jumaat. Macam pasar mingguan lah, dan pasar tu dibuka hari Jumaat je. Dalam hadis ada Nabi sebut kan, buah-buahan tak ada musim. Memang tak ada musim. Dunia ni bermusim. Nak tunggu durian lama dah tak keluar kot kan. Buah mangga ada musim, buah itu ada musim, banyak buah yang ada musim. Tapi dalam syurga tak ada musim. Belasah je ikut suka, 24 hours. Terkedarah lah banyak mana pun, tak ada senak perut, tak ada sakit perut, tak ada sembelit, tak ada itu, tak ada ini, semua clear. Allah bagilah. Terima kasih Kak Azian Kamarudin, Kak Saliza Agus, Rohana Rejab, acik-acik yang mencatatkan di situ, terima kasih banyak. Jadi bila kita dah dengar kisah syurga, sikit kisah neraka saya bawa tadi, maknanya kita dah tahu dah jalan mana kita nak pilih. Kita dah tahu ke mana hala tuju aku ni. Aku ni nak masuk syurga ke nak ke mana sebenarnya. Jadi tak usah kita buat benda-benda yang tak sepatutnya kita buat. Buatlah apa yang disuruh, yang tak disuruh tak payah buat. Tinggalkan saja. Bila Allah kata larangan, tinggalkan. Jangan dibuat. Tapi perangai manusia macam itulah. Yang tak disuruh dibuat, yang disuruh tak dibuatnya. Macam kita lah, kecil-kecil dulu mak kata jangan panjat pokok manggis. Jangan, nanti jatuh. Sampai atas panjat. Bila mak kita kata panjat lagi, disuruh kan. Tahu pula turun, tahu dah dekat bawah aje. Itu perangai manusia. Lagi disuruh, lagi tak buat. Lagi dilarang, lagi dia buat. Macam kita pesan kat anak kita, degil-degil sikit kan, melompat je kerja. Jangan melompat lah, patah kursi tu kan. Tak, lagi tinggi dia melompat. Kita benda naik angin, lompat tinggi sikit sampai ke kipas atas tu. Tahu duduk diam dia. Perangai manusia kan. Jadi sebab itulah muslimin-muslimat sekalian, ambillah peluang ini, jangan kita persiakan. Sebab syurga yang Allah siapkan bukan kaleng-kaleng, bukan biasa-biasa kan. Kalau kita buka dalam hadis kisah-kisah syurga, lagi mantap. Ada pelayan syurga di kalangan kanak-kanak, ada pelayan syurga di kalangan bidadari, ada istana, ada pelamin, pakaian sutera warna hijau, buah-buahan, kebun-kebun, sungai-sungai, istana-istana, apalah benda pun semua ada dalam syurga. Yang Allah sebut dalam hadis kursi, ma la ainun ra'at wala udhunun sami'at wala khatri ala qalbi bashar. Syurga tu yang dalamnya mata tak pernah tengok, telinga tak pernah dengar, hati tak pernah terlintas. Kalau terima kasih Encik Solehin Muhammad, macam ku kenal nama ni. Rakan sekerja saya. Tahniah Ustaz Solehin dapat baby baru ni. Kan, mudah-mudahan menjadi baby yang solehah, insya-Allah. Amin ya rabbal alamin. Baik, balik cerita kita tadi. Selagi syurga ni sampai tahap benda yang kita tak pernah terlintas. Lepas tu nanti dia tanya, Ustaz, apa benda yang tak pernah terlintas? Mana aku tahu? Aku pun tak tahu. Sebab tak pernah terlintas kan? Tak pernah terlintas. Jadi sebab itulah tuan-tuan, ibu ayah yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala sekalian, benda-benda macam ni lah kita kena ambil, kita kena ingat, kita kena pegang, supaya kita tak akan rugi, tak akan menyesal pada hari yang tidak ada gunanya lagi penyesalan. Saya berulang kali sebut,
Berulang kali saya sebut, selagi hidup inilah peluang nak buat baik, nak bertaubat, nak minta ampun, nak menyesal, nak merintih, nak menangis, nak meratap, nak begitu, nak begini. Inilah masanya. Tak. Jangan kita menyesal pada hari yang tidak ada gunanya penyesalan. Menyesal pada hari yang tak boleh dah nak menyesal, tak ada nilai penyesalan pada masa itu, iaitu selepas kita mati. Dalam syurga hidup berpasangan juga ke Ustaz? Macam mana kalau orang bujang? Jangan susah hati. Yang penting masuk syurga, itu nombor satu. Yang kedua, ada riwayat menyebut orang yang berkeluarga akan dihimpunkan dengan keluarganya masing-masing. Itu yang kita nak. Mana kita ada anak bini, ada mak ayah, ada keluarga, semua akan dihimpunkan sekali. Tak kira lah bujang tak bujang, berbini tak berbini, berlaki tak berlaki tak. Yang penting mudah-mudahan kita mendoakan kita sama-sama dihimpun dalam syurga. Saya mendoakan semua yang menonton, yang mendengar, yang live tak live ni, kita duduk dalam syurga sekali besok. Allah seronok. Amin ya rabbal alamin. Oh seronok oh. Atas dunia kita dapat sekali pun dah seronok kan. Bayang duduk dalam syurga sekali esok. Tapi satu je saya nak pesan. Mudah-mudahan ditakdirkan Allah kita sama-sama masuk syurga besok dalam satu syurga yang sama. Amin ya rabbal alamin. Satu je Ustaz nak pesan. Jangan suruh Ustaz kuliah lagi dalam syurga. Suspend betul lah. Kan? Betul. Aku nak rehat. Aku dah tak larat nak kuliah dah. Kan? Besok dalam syurga jangan, Ustaz bagi kuliah maghrib. Tak ada pasal ya. Mana ada sembahyang maghrib dalam syurga? Kan? Tak ada. Tak usah buat-buat warak. Tak usah buat-buat alim pula dah. Kan? Sebab ada orang pernah tanya saya, dia kata, Ustaz, besok dalam syurga kena semayang. Saya kata, pakcik ni rajin. Betul pakcik. Pakcik kena semayang dalam dunia je. Dalam syurga tak ada semayang dah. Dalam syurga rehat, baring, terlentang, meniarap, kan, tergolek, santai sambil makan buah anggur, bidadari picit kaki, cannot brain bro. Kan, tak boleh nak fikir bang. Jadi buat-buat tenang, usahakan yang terbaik supaya Allah pilih kita menjadi ahli syurganya, insya-Allah. Jangan gelak-gelak. Saya cakap betul ni, kan? Disuruhnya pula kita kuliah pula, kan satu kerja pula. Orang nak berehat. Kan? Cukuplah kuliah-kuliah atas dunia ni, kan? Atas dunia ni pun dah nak muntah darah dah dengar kuliah, kan? Pening kepala dengar ustaz ceramah tiap-tiap hari, tengok muka ustaz, kan? Sampai naik pitam lah rasanya. Tak ada muka ustaz lain agak-agak, kan? Habis nak buat macam mana? Tuan-tuan pitam tak pitam saya tak peduli lah. Yang penting kerja saya jalan. Tuan-tuan yang sudi dengar, tak sudi pun apa nak dikatakan, kan? Mudah-mudahan ada kebaikan yang Allah catat untuk sedikit usaha baik yang kita buat ni. Kan? Kak Sabariyah, ingat ke apa lah tadi, kelakar lah pula ustaz suruh ceramah dalam syurga. Iyalah, kan, saya sebut benda betul. Bukan saya ingat tuan-tuan dan ibu-ibu ni kan dibuat-buat gila lagi, kan? Ustaz kuliah sikit Ustaz, rindu lah katanya. Sudah. Jadi tak payahlah. Masa tu dah tak ada pasal nak mikir kuliah. Masa tu kita betul-betul berehat, kan? Sonok jangan main-main. Saya tengok video dalam TikTok, kan? Promosi TikTok pula. Ada satu tu dia punya TikTok tu nama Visit, V-I-S-I-T, Visit. Saya suka channel Visit tu sebab akaun Visit tu sebab dia tunjuk semua tempat menarik dan cantik dalam dunia, kan? Baru ni ditunjuk macam air sungai mengalir dekat Antartika. Ya Allah, cantik. Saya boleh tengok benda-benda tu, kan? Terus saya terfikir macam mana dah syurga besok ni, kan? Macam mana ya Allah, ini pun dah cantik sangat, tenang jiwa, kan? Macam mana syurga besok. Saya duk bayang tu.
Lepas tu tunjukkan gunung dengan hutan, dengan air terjun. Ya Allah ya Karim, cantik. Kat Switzerland yang tu ditunjuk. Switzerland ada, Kutub ada, Antartika ada, banyak tempat lah kan. Jadi bila kita tengok tu, ialah orang kata mendekatkan kita pada Allah kan, mengingatkan kita dengan syurga. Benda-benda elok tu tak apalah. Jangan kita buat benda-benda yang tidak, yang bukan-bukan. Itu yang agama tak benarkan. Jadi ibu-ibu, sahabat yang dirahmati Allah sekalian, saya kira itu yang boleh saya sharekan sedikit pada tengah hari ini dalam kuliah Zuhur anjuran Musalla An-Nur Selcom di Petaling Jaya, pejabatnya di Petaling Jaya. Walaupun kuliahnya secara live, jadi live tu bukan di Petaling Jaya lah kan, di tempat lain lah. Jadi apa pun, mudah-mudahan Allah perkenankan doa-doa kita, Allah masukkan kita semua, ibu ayah kita, adik-beradik kita, saudara mara kita ke dalam syurga Allah Subhanahu Wa Taala, insya-Allah. Amin ya rabbal alamin. So insya-Allah ada rezeki, kalau tak ada apa-apa halangan, kita jumpa kuliah maghrib malam ni 8.45 malam. Kalau tak ada apa-apa halangan, insya-Allah. Dan malam besok kita ada baca Yasin. Besok hari Khamis kan, kita ada baca Yasin 7.30 malam. Macam biasa juga, siapa nak join, bismillah, dipersilakan. Jadi itu saja, terima kasih. Siapa nak menyumbang pada akaun audio kuliah, boleh menyumbang seperti mana yang tertera di skrin tuan-tuan. Mudah-mudahan dipermurahkan rezeki lagi oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Baik, terima kasih pada semua. Yang baik, yang benar daripada Allah. Yang kurang, kelemahan diri saya sendiri, kita tangguhkan dulu majlis dengan tasbih kafarah, suratul As dan bacaan doa. Subhanakallahumma wa bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa allazina amanu wa 'amilus solihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ja'al jama'ana haza jama'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma wa la taj'alillahumma fina syaqiyan wa la mahruman wa la matruda wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Baik, terima kasih kepada semua. Yang baik, yang benar daripada Allah. Kurang, kelemahan diri saya sendiri. Aqulu qawli haza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.